Bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center langsung selepas kita mendengar sidang media Kementerian Pendidikan Malaysia yang disampaikan oleh Dr. Razi Jidin sebentar tadi berkaitan dengan operasi pembukaan sekolah. Secara spesifiknya sekolah-sekolah di kawasan PKP hanya pelajar ataupun calon yang akan menduduki peperiksaan besar saja, iaitu tingkatan 5 dan tingkatan 6 akan dibenarkan datang ke sekolah. Bagi kawasan PKP bersyarat dan juga PKP pemulihan sudah boleh dibuka, tetapi ada juga yang akan diminta tinggal di rumah dan mengikuti pendidikan dan pembelajaran melalui dalam talian. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan Cik Anwar Ahmad, sekali lagi Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mungkin Cik Anwar, selepas tadi kita berbincang sebelum dari PC Dr. Razi Jidin, tapi selepas kita mendengar, sebelum itu kita juga sudah mendengar daripada pandangan Cheryl M. Fernando sebelum ini. Mungkin Cik Anwar, respon awal, adakah apa yang diberikan, apa yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan tadi memadai? Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, sebelum itu kita nak ucap terima kasih pada pihak seterusnya YB Menteri kerana memberi satu penerangan yang secara umumnya kita boleh anggap penerangan yang memuaskan, tapi saya fikir ada beberapa perkara yang mungkin menimbulkan persoalan dan misalnya saya bagi contoh isu sekolah, isu tadika swasta. Ya. Tadika swasta akan dibuka, tetapi tadika yang bukan swasta, maksud di bawah kerajaan, tidak dibuka dengan alasan sekolah ditutup. Saya fikir ini mungkin menimbulkan soalan kepada ibu bapa, sebab kita tahu bahawa ramai juga ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke tadika kerajaan dan mereka juga perlu bekerja dan bagaimana prosesnya akan dikendalikan. Jadi saya fikir penjelasan ini perlu diberi perhatian sebab dia menimbulkan banyak persoalan tambahan kepada mengapa tadika swasta dibuka dan tadika yang lain kerajaan tidak dibenarkan dan sebagainya. Kalau kita tahu bahawa tadika swasta itu boleh diperketatkan SOP-nya, saya fikir tadika kerajaan juga harus dibenarkan dan diperketatkan SOP-nya. Saya rasa isu sekolah ditutup dan sebagainya itu, saya rasa itu boleh kita bincangkan dan cemaskan sebab ibu bapa yang bekerja ni bukan hanya di dalam sektor swasta, ramai juga ibu bapa yang selain daripada bekerja kerajaan di peringkat bawah, mereka juga adalah pekerja-pekerja industri yang juga menghantar anak mereka ke sekolah tadika kerajaan. Itu yang pertama lah. Ya, silakan. Yang keduanya adalah kita melihat bahawa pendekatan yang digunakan oleh kementerian dalam penerangan tadi adalah negeri, berasaskan negeri PKPB, negeri PKPP dan juga PKPP. Saya fikir di peringkat ini pendekatan yang lebih berkesan adalah mengikut daerah, bukan mengikut negeri. Walaupun MKN telah menjalankan kategori ini mengikut negeri, tapi pada saya dalam melaksanakan operasi sekolah ni, peringkat daerah itu yang lebih berkesan sebab kebimbangan kita adalah dinamiknya pandemik ini dia tidak rigid. Maksudnya mungkin hari ini kita kata negeri ini PKPP ataupun PKPB, tapi dalam tempoh beberapa ketika ini mungkin berubah. Jadi saya fikir pendekatan menggunakan daerah disebabkan struktur machinery kita di peringkat pentadbiran ini lebih kepada district based. Maksudnya kita ada pejabat pendidikan daerah, pejabat kesihatan daerah, pejabat polis daerah dan sebagainya. So maksudnya di peringkat daerah itu sepatutnya diperkemaskan proses ini. Saya membayangkan begitu. Jadi tidak semestinya, misal ada soalan tadi kalau kita dengar kalau di Kuching, di Sarawak itu PKPB, tapi Kuching itu zon merah. Jadi soalannya zon merah di Kuching itu tidaklah semerah zon merah di negeri-negeri PKP. Ya. Jadi soalannya ada perbezaan. Sedangkan kalau kita bayangkan dan kita faham definisi zon merah itu adalah zon yang kritikal, yang harus diberi perhatian yang lebih dari segi keselamatan dan sebagainya. Jadi pada saya
mungkin ini adalah satu perkara yang boleh dilihat semula, bukan diubah dan tidak mahu lagi ada flip-flop berlaku, tapi menekankan soal bagaimana pengoperasian ini dapat diturunkan di peringkat daerah, Institut of Negeri. Dari pengamatan itu, adakah Cik Anwar melihat bahawa Kementerian Pendidikan masih tidak melakukan engagement secara lebih kataupun lebih fokus untuk melihat bagaimana pembukaan sekolah dan juga operasi sekolah ini dengan pihak-pihak yang berkaitan? Misalnya, tadi Cik Anwar kata tadika swasta dibenarkan dibuka, tetapi tadika di peringkat kerajaan tidak dibenarkan dibuka. Tetapi tadika kerajaan itu di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Adakah itu semudah itu tidak dapat dilakukan engagement dengan jabatan di bawah kementerian yang lain? Sedangkan kita tahu Kementerian Pendidikan ini mempunyai stakeholders yang merentasi kementerian. Ada Kementerian Wilayah, ada Kementerian Wanita, ada Kementerian mungkin Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, mungkin kementerian berkaitan dengan KPKT, iaitu Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan yang melibatkan local council. Jadi kita terfikir adakah itu tidak berlaku? Ya, saya fikir ada di peringkat jawatankuasa, di peringkat kementerian ada jawatankuasa berkaitan dengan tadika ini. Sebenarnya kita ada tadika perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan dan sebagainya, banyak lagi. Tapi kita timbul persoalan di kalangan masyarakat, mengapa ada perbezaan antara tadika swasta dan tadika kerajaan ni? Sebab yang kita faham, tadika kerajaan bukan maksud semua kakitangan kerajaan saja yang menghantar anak mereka ke tadika kerajaan. Jadi saya mungkin mengharapkanlah pihak kementerian dapat memberi penjelasan ini, sebab saya pun menerima komen daripada rakan-rakan mengapa wujud perbezaan ini. Sebab kalau kita dengar komen daripada YB Menteri tadi, disebabkan sekolah ditutup. Jadi saya ingat mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut. Mungkin ada jawapannya, tapi saya harap pihak kementerian dapat memberi penjelasan lah selepas ini supaya masyarakat lebih memahami tentang keputusan itu. Okey, berkaitan kita dah bercakap panjang lebar Cik Anwar berkaitan dengan sekolah yang dibenarkan, itu pelajar yang dibenarkan datang ke sekolah, iaitu pelajar yang menjadi calon peperiksaan di kawasan PKP. Tetapi di kawasan PKPB dan juga PKP pemulihan, mereka dibenarkan datang ke sekolah bagi kebanyakan kelas dan juga tingkatan. Jadi apa perkara yang perlu diberi perhatian bagi yang sudah boleh datang ke sekolah? Kita amat menunggu ini. Keterjaan pelajar, keterjaan ibu bapa, keterjaan warga sekolah amat dinantikan selepas berbulan mereka terpaksa tinggal di rumah. Cik Anwar. Ya, kita tahu respon daripada masyarakat, ibu bapa, pelajar, dia berbelah bahagi sebenarnya sekarang ni. Ada ibu bapa yang memang betul bersedia menghantar anak mereka dan bersedia untuk memastikan anak mereka belajar sebab menghadapi peperiksaan. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa yang belum bersedia. Dan belum sedianya ada beberapa faktor lah. Salah satu yang paling besar adalah maklumat yang tidak lengkap ataupun tidak mencapai tahap dipercayai. Mereka belum yakin sepenuhnya tentang apa yang sepatutnya berlaku di sekolah nanti. Jadi sebagai bapa kita kena hargailah ataupun menghormati pada perasaan mereka sebab mereka mahu memastikan anak mereka dalam keadaan yang selamat, yang boleh dijaminlah keselamatan dia. Kita tak boleh menjamin 100%. Saya fikir mustahil untuk kita kata tidak akan berlaku. Kemungkinan itu masih wujud. Tapi yang kita boleh katakanlah menjamin SOP itu dipatuhi. Saya ingat itulah perkara pokok yang harus kita lihat. Dan saya fikir kementerian, khususnya pihak kepengetuaan ataupun sekolah, mesti memastikan perkara ini berlaku. Ini saya rasa cabaran lah kepada pihak sekolah sebab menguruskan anak-anak di sekolah ini ada satu yang bukanlah kita boleh kata semua akan mematuhi sebagaimana yang kita bayangkan. Baik, perkara yang paling pada saya lah yang boleh kita lakukan adalah memastikan bahawa walaupun mereka ke sekolah dalam persekolahan, tetapi meminimalkan interaksi. Ini perkara strategi yang harus kita lakukan, meminimalkan interaksi antara kawan seberapa yang boleh, memastikan mereka dalam kumpulan-kumpulan kecil, memastikan sistem keluar masuk sekolah yang mempunyai penggiliran yang jelas. Ini saya rasa perkara-perkara yang memang saya tahu
pihak kementerian sudah pun mempunyai SOP-nya, tapi soalan dia adalah bagaimana kita nak pastikan SOP ini dapat dilaksanakan supaya mendapat kepercayaan daripada ibu bapa. Januar, kita terus bersambung sikit lagi bagi sekolah juga untuk memastikan ibu bapa ada buy-in. Pastinya cara komunikasi itu tak boleh cara lama. Mungkin cara nasional ni bolehlah buat persidangan media melalui televisyen disiarkan oleh Awani, RTM dan seumpamanya. Tetapi di peringkat akar umbi, di peringkat sekolah, itu yang paling kritikal. Kadang-kadang ketika awal pandemik sampai guru takut nak jawab persoalan ibu bapa di dalam WhatsApp group kerana tak ada jawapan. Kerana jawapan itu tak turun sampai ke peringkat sekolah, ke peringkat guru. Jadi kali ini tak belajar sepanjang setahun. Bagaimana komunikasi yang efisien perlu diberikan kepada ibu bapa dan juga pelajar. Betul. Saya setuju tu Haji. Saya rasa paling utama sekarang ni adalah komunikasi lah. Maklumat yang jelas, maklumat yang tidak berubah-ubah. Dan maklumat tu mesti fleksibel lah. Sebab kebimbangan saya kalau misal kita terlalu rigid maklumat itu sampai tidak ada ruang untuk fleksibel. Jadi bila berlaku perubahan dalam pandemik, misalnya ada pula negeri-negeri yang mungkin sekarang ni PKPB, kemudian melonjak naik dia jadi PKPB, bagaimana proses itu dapat dilaksanakan ya. So maksudnya flexibility itu kena tinggi juga dalam kita memberi maklumat. Yang keduanya adalah berkaitan dengan backup plan ya. Katalah berlaku sesuatu di sekolah, kita tak minta berlaku, tapi katalah berlaku, apa backup plan dia, bagaimana proses itu akan dilaksanakan, adakah satu sekolah itu akan tutup. Ini semua soalan-soalan yang ditimbulkan oleh ibu bapa. Adakah kerana berlakunya satu kes di sekolah, pendidikan pembelajaran anak dia akan terganggu, sekolah akan ditutup semula, jadi adakah benda ni akan menyebabkan timbul pula masalah-masalah yang seterusnya dalam rutin mereka. Jadi ini soalan-soalan yang kita tak boleh jawab sekarang. Yang kita boleh jawab pada saya, apa yang boleh kementerian lakukan adalah untuk memastikan SOP itu betul-betul tegas dilaksanakan. Pelajar-pelajar faham mengapa mereka perlu ikut SOP itu. Ibu bapa kena memberi keyakinan kepada pihak kementerian untuk melaksanakan proses pembelajaran apabila sekolah mula dibuka ini. Dan semua perkara ini harus diikat dengan komunikasi yang baik. Apa cara yang terbaik untuk memastikan fakta yang besar ini di peringkat Putrajaya ini? Ya, betul. PowerPoint itu cantik dipersembahkan oleh Menteri Pendidikan. Tetapi untuk memudahkan dicanai, dipahami di peringkat yang paling bawah. Kerana kita tahu stakeholders ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar ini pelbagai daripada Sabah hinggalah Kuala Perlis itu macam-macam. Ada yang menggunakan bahasa ibunda mereka, ada menggunakan bahasa daerah, ada yang faham melalui sosial media, hebat sekali bagi kawasan-kawasan yang literasi sosial media itu tinggi. Jadi bagaimana dari sudut medium yang terbaik untuk memastikan komunikasi itu berjalan dua hala dan sampai ke peringkat yang paling bawah ini? Ya, itulah tu Haji, saya sebut tadi daerah, distrik adalah kita punya kekuatan kita. Sejauh mana pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua itu kita kemaskan, kita berikan mereka ruang untuk betul-betul outreach lah sekolah rumah ibu bapa. Memang kalau kita lihat, kalau kita mengharapkan Putrajaya saja mengeluarkan arahan tapi arahan itu tidak sampai ke peringkat akar umbi, ke peringkat ibu bapa, akhirnya arahan itu akan seperti yang kita pernah dengar lah sebelum ni ya, timbul berbagai-bagai spekulasi, persoalan dan sebagainya. Jadi kita ucap tahniah dulu kepada YB Menteri kerana berusaha untuk memberi penjelasan, sungguh-sungguh beliau untuk memberi penjelasan supaya masyarakat faham. Tapi macam Tuan Haji kata betul, masyarakat kita ni berlapis-lapis, berbagai-bagai, dalam berbagai-bagai kategori dan sebagainya. Ada yang boleh memahami dengan mudah, ada yang kurang memahami, dan ada mungkin tidak dapat maklumat-maklumat yang disampaikan. Jadi saya rasa missionary peranan di peringkat pejabat pendidikan daerah khususnya dan sekolah memang utamalah dalam memastikan bahawa semua apa yang disampaikan oleh YB Menteri dan Kementerian Pendidikan Putrajaya ini dapat sampai ke sasarannya. Okey, bagi kelas peperiksaan, sekali lagi saya suka membawa satu persoalan besar ini tentang exam oriented assessment berdasarkan
peperiksaan besar di penghujung sekolah itu sentiasa menjadi perdebatan. Mengapa kali ini di awal tahun 2021, kerana saya rasa inilah adaptasi yang perlu kita lalui. New norms ataupun normal baru, Kementerian Pendidikan dan Warga Pendidikan perlu embrace. Kalau tidak, kita terlepas bagaimana kita nak membayangkan sistem pendidikan kita yang robust, yang dinamik dan juga cakna dengan perubahan semasa. Jadi bagaimana bagi kelas-kelas peperiksaan, pastinya akan kembali diberikan penekanan oleh pihak sekolah. PT3, SPM, STPM, UPSR akan menjadi igawan setiap kali masuk penggal persekolahan di awal tahun. Jadi Cik Anwar, yakinkan kita bahawa kita agile untuk expand bagaimana kita melihat sistem pendidikan tidak lagi berorientasikan peperiksaan tetapi melihat keperluan-keperluan mandiri dan juga talent anak-anak kita. Betul. Saya satu perkara yang kita kena jelas adalah sistem pendidikan memerlukan sistem penilaian yang baik. Maksud sistem penilaian ni boleh jadi banyak bentuk. Dan kita hanya memilih salah satu bentuknya sekarang ni adalah peperiksaan. Tapi penilaian yang baik berkualiti itu boleh jadi juga dalam bentuk penilaian lain. Misalnya penilaian secara progress assessment, melalui melihat kemajuan-kemajuan, penilaian secara berterusan dan sebagainya. Dan inilah saya ingat majlis peperiksaan, lembaga peperiksaan kena explore, kena memulakan pemikiran ini untuk melihat bahawa kita sudah terlalu lama berada dalam peperiksaan yang jenis sekarang yang tradisional ini. Sudah sampai masanya. Pandemik ini memberi satu moral, memberi pengajaran pada kita bahawa kita tidak boleh lagi menunggu untuk meneruskan bentuk peperiksaan yang sebenarnya sudah ketinggalan dari segi pengamalan dia. Kita kena bergerak kepada bentuk penilaian yang lebih baik, yang lebih baru, yang lebih sesuai dengan masa dan ketika ini dan masa depan. Jadi kalau tidak, kalau kita tak mempunyai satu sistem penilaian yang baik, anak-anak kita sebenarnya kita ukur potensi dia itu dalam keadaan yang tidak begitu betul. Yeah. Walaupun kita kata dia mungkin dapat A, B or C, tapi yang kita nak sekarang ni adalah bukan subjek yang dia tahu, tapi dia, pelajar itu sendiri. Adakah dia menguasai dalam konteks amalan dia, dari segi keupayaan untuk melakukan kreativiti. Saya bagi contoh, ada pelajar yang boleh menghafal dan dia dapat A, tapi dia tidak boleh memberi satu hujahan ataupun kreativiti ataupun berfikir di luar daripada kebiasaan. Bagaimana kita nak membina satu kumpulan pelajar yang inovasi, yang mempunyai inovasi sebagai teras pembelajaran? Bagaimana kita nak pastikan pelajar itu kreatif kalau kita masih mengamalkan sistem penilaian yang sekarang ini? Jadi sistem penilaian itu harus diangkat dalam bentuk yang baru kalau kita nak membina generasi yang kreatif dan inovasi. Saya rasa ini memang diketahui oleh pihak kementerian. Cumanya mungkin sebelum pandemik ini, macam seolah keperluan itu tidak begitu diutamakan. Tapi pandemik ini memberitahu kita satu isyarat bahawa kita kena berubah. Okey, akhir sekali Cik Anwar, saya tak mahu lupakan anak-anak kita yang mungkin kurang upaya, yang tidak mainstream inilah, seperti anak-anak kita yang cukup sifatnya. Kerana ini juga menjadi concern bagi pakar pendidikan, bagi dalam adaptasi norma baru. Bagaimana kita melihat pendidikan bagi anak-anak OKU, anak-anak yang ketinggalan di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Ya, betul. Saya ingat dalam kita membincangkan the mainstream ni, arus perdana tentang pendidikan ni, biasanya ini dalam kita punya amalan, kita kadang-kadang terlupa dan ini adalah sesuatu yang patut kita elakkanlah. Kita ada isu pelajar-pelajar kurang upaya, kita juga ada isu pelajar-pelajar yang miskin, gelandangan, pelajar-pelajar yang berada dalam keadaan yang rentan. Kumpulan-kumpulan ini biasanya dia bukan mainstream lah, dia bukan arus perdana sebab suara-suara yang dibawa itu biasanya suara arus perdana. Jadi saya faham dan saya tahu rakan-rakan di Kementerian Pelajaran banyak juga melakukan berbagai usaha untuk melihat perkara ini. Tapi setakat ini kita tidak nampak satu lagi agenda yang besar untuk memastikan anak-anak dalam kumpulan ini ketika pandemik ini diangkat. Kita tahu kes-kes pelajar yang kurang upaya misalnya kan, atas talian bukanlah satu pembelajaran yang diperlukan. Mereka memerlukan kaedah-kaedah yang lain yang tentunya lebih banyak bersemuka
Tapi pandemik ini menyebabkan keadaan tidak boleh dilakukan. Jadi kita pun nak ingin juga tahu apakah perancangan agenda pelajaran dari segi menguruskan kumpulan-kumpulan ini.